Waktu mereka yang berhormat, coba saya ingin ingatkan. Sekarang ini soal dia ialah mengenai dengan Simpang Rembang. Oke, jangan terlampau kedua belah pihak ini jangan terlampau melincung lebih jauh. Oke, saya balik. Saya benarkan Tanjung Karang beruja oleh karena yang timbulkan masalah seperti begini adalah Bukit Katil. Ya. Itu sebab saya to be very fair. Jadi jangan lagi selepas daripada ini timbulkan hal lain. Baik, saya fokus kepada Simpang Renggam. Sila Tanjung Karang. Saya balik bahawa daripada apa yang dibawa di Simpang Renggam itu ialah satu pendapat beliau bersatu maklumat yang dia dapat. Jadi menjadi dia suara sebagai ahli parlimen, dia hanya menyuarakan supaya siasatan dibuat terpulang kepada pihak yang berkuasa untuk menyiasat. Dan tadi pun Simpang Renggam telah membuat perjanjian bahawa yang beliau akan menulis surat resmi kepada pihak berkuasa, salahkan dia untuk memberikan satu pandangan ada sama ada betul ataupun tidak, dan pandangan itu bukan daripada pemikiran dia. Kalau dia tidak dapat sumber, dia sendiri cakap, pada kata daripada saya tahu, macam pendang tadi lah, macam kata saya tahu, pengalaman saya bercampur dengan ini, bolehlah salah dia. Ini dia ambil pada maklumat dan dia minta pihak berkuasa untuk menyiasat. Jadi itu Tan Sri yang itu. Saya nak ulangi bahawa usul ini cukup remeh, menyusahkan dan membuangkan masa dia. Ya, saya bagi batu. Ya, okay, terima kasih. Saya teliti dengan hujah Tanjung Karang tadi. Banyak isu yang telah dibawa itu adalah yang dibawa di luar daripada Dewan. Kita yang bersama-sama sini, kita jaga integriti, kita tepikan perbezaan politik. Di luar kita bolehlah serang, bolehlah, tapi bezanya ialah kita tidak bawa di sini. Yang berhormat Puchong pernah dihalau dan disekat dari parlimen kerana bawa kes pembunuhan yang melibatkan Perdana Menteri di sini. Dan beliau dihukum. Kita ambil presiden yang sama. Kita di luar, kita bolehlah hujah macam-macam. Tapi saya sedikit saja. Saya ingin dapat pendapat Tanjung Karang. Surat yang sepatutnya dibawa oleh Simpang Renggam, bukankah lebih elok ditulis sebelum dimasukkan dalam hujah? Tidakkanlah kerajaan begitu tidak peka dengan permintaan dari seorang backbencher dari kerajaan supaya perkara yang serius ini dapat dijelaskan sebelum dibawa dalam satu ucapan titah raja yang sangat penting dan sangat untuk menjaga integriti parlimen. Dapat pandangan Tanjung Karang. Ini sama-sama style lah. Macam yang berhormat Tan Sri Speaker, saya nak menjelaskan bahawa usul ini dibuat ialah kerana ada kaitan dengan pemimpin maksum mereka. Kalau tidak, mereka pun diam. Maksud saya, poin saya ialah dia tidak bercakap benar dan dia berusaha untuk mengelirukan Dewan. Dia tidak menyatakan dengan jelas dia dapat maklumat itu daripada blog-blog yang pemiliknya adalah orang-orang yang tidak dikenali. Yang mana kalau daripada awal dia sebut bahawa ianya datangnya daripada blog-blog yang sedemikian rupa, dia sendiri tahu orang akan gelakkan dia. Tetapi apabila dia cakap dia ambil daripada WikiLeaks, maka dia memberikan sedikit kredibiliti kepada tuduhan dia. Yang berhormat Tan Sri, dia menipu Dewan. Oleh kerana dia menipu Dewan, dia perlu dibawa ke jawatan kuasa khas dan kebebasan untuk nak jaga nama baik Dewan dan ahli-ahli yang berhormat di dalamnya. Dia telah menyalahgunakan kedudukan dia sebagai ahli Dewan dan kekebalan yang datang dengannya. Kerana apabila kita suruh dia bawa kenyataan itu di luar, dia tak sanggup juga. Ini menunjukkan kepada kita bahawa dia memang berniat jahat untuk sekadar menyebarkan fitnah itu melalui akhbar-akhbar yang akan memetik ucapan dia dan selepas itu lepas tangan setelah membuat satu tuduhan yang begitu berat, dan ini menunjukkan dia tidak bertanggungjawab dan dia perlu dikemukakan kepada jawatan kuasa khas dan istimewa. Yang berhormat Tan Sri,
dan ahli-ahli yang berhormat yang lain. Saya menyeru kepada tuan-tuan, ini merupakan bulan Ramadan. Biarlah Masuk penggal kedua bodoh lagi. semasa kita berpuasa berbulan Ramadan, kita bertindak dengan ikhlas dan dengan adil. Hakikatnya terbukti Sempang yang berhormat Sempang Renggam memutarbelitkan fakta, tidak menyatakan kebenaran. Beliau perlu dikemukakan kepada jawatan kuasa khas dan kebebasan. Saya menyeru semua ahli-ahli parlimen untuk membersihkan nama Dewan ini dengan menyokong supaya beliau dibawa ke hadapan jawatan kuasa tersebut. Sekian. Terima kasih. Berhujah fokus kepada itu, bukan menimbul kekecohan. Kalau yang berhormat Kinabatangan berhujah lagi begitu, saya akan suruh yang berhormat keluar. Sila sambung. Saya punya hujah, saya relate itu bertuah. Ini tukang kacau. Yang berhormat, sudah yang berhormat. Ini mengacau deh. Mau keluar nih. Oleh kerana itu pada saya, usul daripada Jelutung perlu ditolak. Sebab awal-awal lagi Jelutung telah memisungkan Dewan. Pada saya, hujah daripada Simpang Renggam menyatakan bahawa sama ada sumber itu daripada Wikileaks, daripada sumber mana-manakah, yang penting konten dia ada. Maka apabila ada, wajarlah pihak kerajaan untuk menyiasat. Dan kebimbangan saya, waktu Jelutung memukakan hujah dia buat deklarasi. Dia seorang pakar kompresian komputer dan internet. Juru bro bilang seputatan. Dan memang jelaslah bahawa kepakaran dia itu dengan kepintaran dan kebodohan dia memperlihatkan. Yang berhormat Kinabatangan, duduk yang berhormat. Yang berhormat yang lain dengar dulu, yang berhormat. Perkataan-perkataan seperti bodoh, seperti bohong, seperti semua sebenarnya unparliamentary. Cuma kadang-kadang yang berhormat sendiri tidak konsisten dengan pendirian masing-masing. Saya beberapa kali dengar tadi Putatan mengatakan bahawa yang berhormat Jelutung yang pembohong, tetapi dia diam. Mungkin oleh kena dia baik. Tetapi lepas itu diulang balik ke Kinabatangan. Jadi apabila nanti ada lagi seorang yang berhormat yang berdiri mengenai dengan soal begini, macam mana kita boleh bermasyarakat? Konsisten dalam standar. Jangan libatkan saya dengan antik ahli yang berhormat sendiri. Kalau ahli yang berhormat tidak serius, saya serius dengan tugas saya. Sila Kinabatangan, jangan lagi melencong jauh di mana. Tidak bertuah. Saya serius, sungguhnya saya berpuasa itu bertuah. Sebab itu sebentar salam Sebab itu seperti yang dikatakan oleh Bukit Katil, kalau kita nak punggah semua yang ditulis dalam blog, semua kita ini dicaci dicerca. Tidak mungkin sebagai orang yang waras, orang yang dipilih oleh puluhan ribu rakyat untuk bercakap soal negara, soal maju ke depan, kita bercakap soal-soal yang remeh-temeh begini. Tidak mungkin. Sebab itulah saya sekali lagi ulang, kita mungkin boleh berpolitik di luar, tetapi di dalam ini Dewan Yang Mulia. Kita ulang dan ulang dan ulang. Ini Dewan Yang Mulia. Salam. Berhubung dengan hujah yang berdekorum, Tan Sri, saya hanya nak tanya pandangan Sungai Petani. Penggunaan istilah maksum terhadap seseorang pemimpin, ya, bila dikatakan bahawa kita ni percaya ketua pembangkang ni maksum, ya, ianya satu tuduhan yang berat. Kerana maksum tu hanya Nabi dan Rasul. Lalu apabila kita kata pematang pauh ni orang pakatan rakyat percaya dia maksum, macam seolah-olah kita menjatuhkan satu hukum, ya, takfir, mengkafirkan orang-orang dalam pakatan rakyat. Tak boleh digunakan istilah maksum. Semua manusia. Ini adalah fakta, ya. So, saya harap dalam soal penghujahan juga, ya, mungkin boleh ditegur, ya, kepada Tanjung Karang. Memanglah saya orang PAS.
Sungai Petani. Terima kasih. Sungai Petani. Ya, saya nak dapat pendapat dari Sungai Petani. Sebenarnya tujuan kita bawa usul ini sebenarnya bukan pertahankan pematang pau atau maruah dia. Tapi kita ingin melindungi Dewan ini daripada penghinaan. Kerana kalau hari itu pada mulanya ucapannya dimasukkan dalam titah diraja. Kemudian selepas menteri sudah jawab semua soalan dan menteri tidak mengesahkan kesahihan laporan itu, bermaksud kerajaan pun ambil pendirian yang sama bahawa bank-bank ini tidak wujud dan pematang pau tidak terlibat dalam kes ini. Kalau tidak, sudah tentu dalam jawapan menteri dah masukkan kata ada kesahihan dan kerajaan tengah menyiasat. Tapi hari ini selepas kita sudah hujah semua, Simpang Regam ambil satu sikap yang sama bahawa ini ada kesahihan. Jadi maksudnya ini menghina keseluruhan Dewan bukan saja terhadap pematang pau secara individu. Terima kasih. Saya berjanji kepada Pendang. Pendang nak cakap dah? Siap. Nak betulkan kita yang berhormat saja kata Matang Pau tak boleh pergi saya sebab shop dia pakai pasport diplomatik, dia tak kena shop. He can go anywhere like. Tak apalah, benar. Terima kasih benar untuk membetulkan fakta itu. Sebab Pendang pernah menjadi timbalan menteri. Jadi mungkin saya respect untuk itu. Terima kasih. Oh sorry, Setiausaha Parlimen yang ikut timbalan menteri. Sorry, Setiausaha Parlimen. Tan Sri, yang kita pertikaikan ialah bagaimana seorang ahli parlimen boleh mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang dia tahu sendiri. Bahawa kenyataan itu tidak betul dan dengan tujuan untuk menjatuhkan maruah kawan-kawan yang lain. Bukan sahaja dalam parlimen ini. Bukan sahaja saya tidak mempertahankan apa yang berlaku. Tetapi bukan sahaja di belah sana. Kalaupun ada orang sebelah sini juga saya rasa yang akan melakukan itu, saya ingat itu tidak betul, tidak baik. Karena apa yang dimuat dalam blog ialah cerita-cerita yang tidak betul dan tujuannya kadang-kadang untuk menjatuhkan maruah. Sebab itu seperti yang saya katakan tadi, kita hendaklah berhemah supaya hujah-hujah kita adalah bersandarkan fakta. Kerana kalau ini tidak kita jaga, akhirnya kita akan menjadikan parlimen ini sebagai satu tempat yang untuk cecah-mencah. Terima kasih Tan Sri. Ahli yang berhormat, keputusan undi belah bahagian yang kita jalankan sebentar tadi ialah yang bersetuju kepada usul 60 orang ahli, yang tidak bersetuju kepada usul 107 orang ahli. Orang pertahankan kebenaran yang mempertahankan kenyataan yang menyokong kebohongan. Ini bermakna usul yang dibawa oleh Jelutong untuk membawa hal yang bermakna daripada Simpang Renggam untuk dirujuk kepada ahli jawatan kuasa hak dan kebebasan ditolak oleh majlis. Maknanya Tan Sri lepas ini kita boleh guna lah walaupun sumber tak betul. Masih ahli yang berhormat. Pokok senang nama yang belah sini ke?